Okey, dah masuk. Okey, kita dah live. Hai semua, hai, selamat tengah hari. Apa khabar semua? Okey, hari ini sekarang kita sedang bersiaran langsung bersama Art Talk bicara seni bersama kurator daripada Balai Seni Negara. Saya Intan Rafiza. Hari ini kita akan satu bicara seni yang bertajuk Ekspresi Pandemik, yang mana kita akan membawa 3 orang artis dalam membicarakan tentang seni dan aktivisme. Dan sekejap saya rasa panel ada yang bunyi, ada repeat. Kita masih lagi menunggu Jaja Yusof untuk masuk ke dalam ruang bicara kita, tetapi mungkin ada masalah sikit, tapi tak mengapa, kita akan teruskan kita punya bicara seni. Dan juga sekiranya beliau masih tidak boleh masuk, saya akan membuat one to one punya sharing pada tengah hari ini. Nanti saya akan bagi tahu masa. Okey, tanpa melengahkan masa, saya ingin memetik kata-kata dari Robert Rauschenberg yang mengatakan peranan pengkarya adalah menjadi saksi kepada sejarah masa. So, seperti yang kita sedia maklum, sekarang dunia sedang dilanda pandemik COVID-19, dan daripada COVID pandemik ini kita melihat bagaimana seniman, pengkarya seni memposisikan diri kita dalam overcome, dalam mengatasi dan juga dalam merespon dan mereflect cerminan kepada pandemik sekarang. Dan perbualan ini adalah berkisahkan tentang seni dan aktivisme, bagaimana tugas seniman dan pengkarya itu sendiri dilakukan seiring dengan tanggungjawab sosial pandemik ini. Dan mengapa saya ingin meng-highlightkan tentang seni dan aksi, yang mana dulu seni dan aksi? Kerana aktivisme itu sendiri ia adalah satu aksi yang mempromosikan, memberi kesedaran kepada tanggungjawab sosial. Contohnya, contoh isu-isu dia macam kesamarataan gender, tentang alam sekitar, kumpulan mempertahankan hak-hak kumpulan minoriti, hak kemanusiaan, animal right, dan juga berbagai lagi menggunakan medium seni. Okey, tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan panel kita pada hari ini. Kita mempunyai Adi Putra Masri, iaitu salah seorang seniman visual tempatan yang mana telah berkarya lebih daripada 30 tahun, dan juga beliau selain membuat karya-karya berbentuk 2 dimensi dan 3 dimensi, beliau juga adalah seorang kartunis pada awalnya. Dan kita akan bertanyakan pada beliau bagaimana keadaan pandemik sekarang ni membuatkan beliau berkarya semula di dalam medium kartun. Dan juga kita mempunyai saudara Rizzo Leong. Hai Rizzo. Rizzo berada di Kota Kinabalu, dan beliau adalah daripada kolektif Pangrok Sulap, yang mana Pangrok Sulap menjalankan medium woodcut, dan consistently beliau dan rakan-rakan menghasilkan karya berbentuk cetakan woodcut, dan juga bagaimana karya ini mereflect kepada keadaan sekarang, dan juga bagaimana image dan karya ini
bersangkutan dengan masyarakat di sana dan juga kumpulan-kumpulan masyarakat. Okey, saya cuba buka. Okey, untuk siri ini saya akan merujuk kepada beberapa page Facebook daripada artis itu sendiri, dan kita akan mulakan dengan saudara Adi Putra Masri, yang mana saya akan membuka kopi kartun foto, dan di foto ini kita boleh tengok dalam mobile upload, dan kita lihat karya mula-mula sekali Adi Putra. Okey, mungkin nanti saya akan tunjukkan yang lain. So, hi Adi. Hai, yeah. Adi. Okay. Hai, okey. Adi, apa khabar? Sihat tak? Sihat. Okey. So, macam mana hari ni? Masih ada karya, ada kartun baru ke? Macam mana hari ni? Tengah buat tadi, tapi stop sekejap lah untuk acara ni kan. Lepas ni sambung balik lah untuk siarkan petang ni. Okey. So, kita tengok balik dalam kopi kartun ni, dia siri komik kopi kartun edisi khas PKP. So, yang menariknya adalah kopi kartun ini dia mereflect kepada kumpulan-kumpulan masyarakat yang berbeza-beza dalam membawa informasi yang lucu. Dia juga kita boleh kaitkan dengan apa yang berlaku sekarang, dan mungkin Adi boleh kongsikan bersama apakah inspirasi kartun-kartun ni pada awalnya, dan juga apakah bagaimana respon khalayak ketika Adi berkarya ni. Adakah Adi dapat respon tertentu? Okey, silakan. Okey. Saya sebenarnya bermula dengan kartun lah. Penghujung 89, 90, awal 90-an saya mula dengan kartun lah. Saya melukis untuk majalah kan. Asalnya saya ke KL ni pun sebab nak jadi pelukis. Tapi sebab masa tu pendedahan kurang, jadi saya tengok banyak lukisan macam kat Central Market pun banyak tertumpu pada buat potret semua. Saya tak pandai buat realis sangat, jadi saya rasa macam saya tak boleh cari makan lah dengan melukis. So saya mulakan dengan kartun lah, salah satu kebolehan lain saya lah kan. Kartun secara komersial lah. Saya tumpu pada painting dan seni-seni lain. Tapi bila berlaku hal macam sekarang ni, saya tak boleh keluar. Jadi saya untuk mula melukis kartun balik sebab bila kita jadi pelukis ni, berkarya sini, kita memang selalu nak berinteraksi dengan halayak kita kan. Sama ada, yalah macam musician pun sama juga, dia sentiasa nak buat lagu. Pelakon ni sentiasa nak berlakon. Kita pelukis pun sentiasa nak melukis. Bila kita tak dapat buat tu, kita rasa ada tekanan lah kat dalam jiwa kita kan. So saya pilih kartun sebab masa tu je yang saya boleh buat. Sebab saya tak boleh ke studio. Orang kata bila painting kita perlukan canvas, kita perlukan acrylic, semua apa yang lebih berat lah kan. Masa tu sebenarnya saya ada pen. Jadi saya gunakan apa yang saya ada untuk buat berkarya. Dan kebetulan saya memang ada page kopi kartun ni dah lama, tapi kopi kartun ni sebenarnya page untuk saya simpan macam arkib lah kepada kartun-kartun saya yang lama dulu kan, ataupun aktiviti saya yang pernah terlibat dengan kartun. Jadi saya gunakan page tu untuk mulakan balik karya-karya khas PKP. Dan idea pertama saya ni yang tadi tunjuk tadi, bila Perdana Menteri buat ucapan, dia kata ada orang dah mula pakai baju kelawar dekat suami mula pakai baju kelawar apa semua.
Jadi saya ambil itu sebagai idea. Jadi konsep saya kartun yang saya buat ni ialah perkara yang berlaku, kita sharekan dengan masyarakat yang membaca dan diorang rasa kadang-kadang diorang terlibat sama dalam perkara tu. Sebab fungsi kartun ni sendiri sebenarnya dia lebih pada seni yang rakyat kan. Dia seni yang marhain lah maksudnya. Mengkritik ke, menyampaikan sesuatu yang dia mudah, ringkas berbanding dengan kita buat painting lebih falsafah sikit, lebih audience dia berbeza. Jadi bila saya berdepan dengan alat ayat yang berbeza, yang marhain, maknanya saya kena buat satu benda yang mudah untuk diorang faham, diorang lalui, diorang rasa. Dan saya dapat feedback yang sangat baik lah. Ada yang cakap, lama tak nampak kartun Adi Putra. Adi ingat dulu saya pernah saya melukis kat Utusan. Banyak yang generasi, jadi dia orang ingat mungkin macam, ini kartun ni baru ke. Yang generasi yang membesar sebelum tahun 2000 kan, dia orang biasa tengok ingatan dia orang kan. Dan secara tak langsung sebenarnya, sebabkan saya suka buat dalam karya painting saya pun memang sosial komentar, influence daripada kerja-kerja kartun saya dulu. Jadi dia tak ada masalah lah untuk saya buat perkara yang sama. Saya suka buat sosial komentar. Macam itulah lebih kurang. Tunggu Intan soalan. Ada cerita semua. Mungkin ada setengah yang belum kenal, belum jumpa lah page saya kan. Jadi boleh cari dekat Facebook Kopi Kartun. Page Kopi Kartun ni hari-hari saya berkarya yang kita lalui masa pandemik ni. Mungkin kalau kita tengok, sebab kartun ni sebenarnya kartun saya sebenarnya lebih pada menggambarkan sedikit pengalaman sendiri ataupun perasaan kita tentang orang-orang lain yang pernah sama-sama dengan kita kan. Jadi sebabkan saya ni orang yang dah berkeluarga, jadi saya buat satu family, duduk dalam satu rumah terkurung. Isu-isu ni tu kadang-kadang saya dapat idea daripada anak saya, kadang dari isteri saya, kadang dari TV. Jadi perkara-perkara itulah yang buatkan saya seronok nak teruskan jadi aktif lah. Untuk yang
Hai Jaja. Hai. 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 Apa khabar? Hai, akhirnya. Alhamdulillah sihat. Sihat walafiat. Kan? Okey, itulah tadi tak sempat kan saya nak perkenalkan Jaja Yusof. Ya, saya. So terima kasih Jaja kerana sudi meluangkan masa dengan saya untuk bicara seni kali ini. Yang mana dulu seni atau aksi, dan mungkin untuk Jaja punya interaksi ni saya just nak bertanya tentang, pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada solo, pameran solo online Jaja Yusof. Oh, okay. Terima kasih banyak. Seorang pelukis perempuan yang banyak menggunakan imej kucing di dalam karya, dan juga selain daripada mengadakan solo secara online, beliau juga turut telah membuat satu page yang saya akan tunjukkan sebentar lagi. Kau lukis apa hari ni? Yes. Kan? Yes, betul. Ya, kau lukis apa hari ni? Okey. Dan juga mungkin Jaja boleh kongsikan sekali tentang bagaimana pada awalnya page Kau Lukis Apa Hari Ini tu mendapat sambutan daripada orang ramai, dan juga saya dengar Jaja ada menjadi salah seorang juri di PPR Ya, di projek NGO, salah satu projek NGO untuk kanak-kanak PPRT. Okey. So tanpa melengahkan masa lagi, saya akan menjemput Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Soalan pertama, Intan Rafiza, terima kasih pertama sekali menjemput saya untuk hadir pada program hari ini, yang mana dulu seni atau aksi. Saya seronok tengok persoalan tu, seni atau aksi. Buatkan otak saya pun berlega juga. Ya betul, mana satu, seni atau aksi. So berkenaan dengan grup Kau Lukis Apa Hari Ini, waktu tu sebenarnya idea ini timbul dari salah seorang pelukis juga, pengkarya muda, yang sama-sama kita saling berinspirasi juga. Namanya Syaidi Naim. Beliau juga seorang pelukis dan seorang guru. So ketika saya tulis di status Facebook saya tu berkenaan dengan ada grup masak apa tak jadi hari ini. Apa kata kalau kita buat grup Kau Lukis Apa tak jadi hari ini. Jadi tak semena-mena Syaidi Naim terus create the group, tubuhkan grup tu dan add saya sebagai admin. Jadi ideanya tu hanya berlalu secara spontan, dan beliau terus add saya, ambil saya jadi admin, lantik jadi admin, dan kita kolaborasi dan sama-sama bincangkan apa hala tuju, apa benefit orang dikala bencana COVID ini melanda, orang di rumah, pelukis-pelukis, bukan hanya pelukis tetapi orang yang meminati seni, meminati lukisan, ibu bapa yang punya anak yang minat melukis, boleh view dan boleh post juga lukisan anak-anak masing-masing. Guru-guru bukan hanya guru lukisan tetapi guru-guru yang boleh melukis, guru-guru di bidang kelainan upaya pun sama-sama menyumbang juga hasil lukisan anak-anak murid mereka, anak-anak disleksia, autism, cerebral palsy dan sebagainya. Dan juga itulah, dalam masa beberapa waktu yang singkat, ahli bilangan grup tu dah bertambah daripada cuma 100 lebih orang, dan hari ini sudah menjangkau 1,500 lebih ahli. Dan alhamdulillah kita dapat banyak feedback positif, dan saya sendiri invite student-student saya yang ada masalah dalam diri macam depresi dan sebagainya untuk turut sama masuk join dalam grup
sama-sama untuk menambah keyakinan. Bila dia tengok lukisan orang lain, dia jadi yakin untuk melukis. Dia jadi yakin untuk post lukisan dia di Facebook. Itu sebenarnya antara manfaat yang sama-sama kita nampak, yang sama-sama kita jalankan secara positif. Itulah berkenaan dengan grup Kau Lukis Apa hari ini. Dan salah satu perkara yang saya buat ialah waktu COVID tu saya siapkan karya buku. So ada satu buku yang saya buat, buku aktiviti melukis Cikgu Jaja, ni buku pertama saya yang saya doodle saja dalamnya. Kemudian buku Ramadan Tiba. Saya cari pencetak yang boleh sediakan dalam sekian-sekian bilangan untuk cetak, dan ia menarik perhatian salah seorang guru dari grup Projek Iqra. Projek Iqra ni antara tim NGO yang sangat aktif membantu macam mana anak-anak miskin dari golongan asnaf, golongan yang berpendapatan rendah untuk guna buku saya, dan mereka lukis dan lakar serta warnakan dan diadakan pertandingan untuk 4 lokasi PPRT, iaitu Subang Bestari, Paya Jaras, Ceras dan juga Gombak Setia. Jadi bilangan semua ada dalam 355 kanak-kanak, 355 buku yang ditempah, alhamdulillah. Dan saya masih dalam proses penjurian lah. Dan bila saya tengok karya-karya anak-anak ni pun masih dalam proses penjurian nak dinilai, wow, saya terkejut sebab kalau kita lihat betapa kreatif, betapa minat melukis anak-anak itu sangat tebal, walaupun mereka ini di golongan yang ya, media sosial itu tak susah nak diakses. Dengan mungkin ada yang ada TV, ada yang tak ada TV, tapi memang pihak tim dah bekalkan color pencil, pensel warna dan buku. So apa yang kanak-kanak buat ketika COVID selain daripada buat kerja-kerja sekolah, ya mereka melukis. Itulah yang saya sangat-sangat macam hargai apa yang dapat kita sama-sama collaboratekan untuk, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi untuk pelukis dan untuk masyarakat juga. Itulah. Yang dah berkeluar. Saya pun, saya sambung sikit kan. Dalam keadaan PKP and lockdown di rumah, di studio tu saya fikir apa yang boleh saya buat, apa yang dapat saya bantu orang lain, dan apa yang dapat saya bantu diri saya juga. Sebab saya punya pendapatan terjejas sedikit. Maksudnya saya tak dapat keluar pergi mengajar, kelas saya tertangguh, beberapa bengkel dan pameran lukisan saya pun tertangguh juga. Jadi saya fikirkan alternatif, iaitu aku ada kertas A4, so ada pen hitam, jadi saya lukiskan. Dan saya kebetulan dalam senarai friend di Facebook saya ada toke pencetak yang boleh saya deal terus dengan dia. So saya tanya macam mana dealnya kalau saya nak printkan sekian-sekian dengan bajet yang saya ada. So alhamdulillah lah, saya tak sangka mendapat sambutan yang luar biasa pada pendapat saya, sebab ini buku pertama kali yang dibuat semata-mata sebenarnya untuk bantu diri sendiri dan bantu orang lain, tapi membantu masyarakat ataupun kanak-kanak di kalangan penduduk PPRT untuk sama-sama diorang collaborate, join pertandingan, buka pertandingan. Masyarakat pun boleh bantu buat dana, sumbangkan dana juga untuk aktiviti program ni kan. Jadi betul. Jaja boleh dengar Intan tak? Boleh, sekarang boleh.
Okay. Okay, thank you Jaja. Dalam Intan ada soalan sebenarnya. Bagaimana macam seni dan aksi itu sendiri. Jaja ada mention tentang ada masalah tentang contohnya anxiety ataupun depresi, bagaimana seni itu sendiri Jaja lihat dapat membantu golongan-golongan seperti ini. Dan seperti yang Jaja cakap lah, dalam page Kau Lukis Apa hari ini, di situ kita lihat bukan sahaja pelukis. So ada berbagai-bagai orang. So bagaimana sebagai seorang pelukis dan juga Jaja rasa bertanggungjawab untuk bersama-sama, adakah seni itu sendiri satu medium yang Jaja rasa penting dalam situasi kita sekarang ni? Okay. Sebenarnya seni itu penting bukan saja dalam situasi sekarang, tetapi memang penting dalam kehidupan manusia. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab seni itu sendiri terapi. Okay? Dengan pensel kita berlatih menulis kan. Dengan pensel kita bukan saja melatih menulis dan berconteng, tapi kita melatih otot tangan. Pujalah macam tu sekali saya menggambarkan betapa seni itu penting untuk manusia. Anak-anak pegang pensel untuk kuatkan soft motor skill dia, tisu otot-otot pergelangan tangan kan. Jadi ia adalah satu tools yang membantu manusia itu untuk bergerak. So ia adalah terapi jiwa. Kita melukis untuk menenangkan fikiran kita, kita melukis untuk menggambarkan sesuatu keadaan. Kalau nak dipikirkan sejarah, manusia awal-awal itu melukis di dinding-dinding gua kan. Dinding gua tunjuk aktiviti dia orang memburu dan sebagainya. Orang dulu kalau menulis atau menyanyi, kita tak boleh faham bahasa dia orang. Zaman Paleolitik, Neolitik, litik-litik tu dan sebagainya lah. Jadi melalui lukisan itu, sejarah itu kita dapat baca. Sejarah itu kita dapat gambarkan, zaman dulu orang memanah. Zaman dulu orang memburu dengan cara shooting dan sebagainya. Jadi seni itu sendiri bukan hanya waktu bencana, tetapi untuk kehidupan manusia itu sangat memberi impak yang besar dalam kehidupan manusia. Sebab itu kanak-kanak kalau kita tengok apa itu? Contohnya macam Jaja ada judging untuk yang pertandingan lukisan kanak-kanak tu kan. So macam mana proses berlangsung? Okey, proses judging ni beratus saya bayangkan. Ada lebih kurang 100 ke 200 untuk saya judge dalam kategori zoo saja. So saya tebakan mungkin dalam 10 dulu, 10 lukisan dulu, dan kita akan belik. Kita nilai dari segi kreativiti, kita nilai dari segi cara mewarna, dari segi kekemasan dan juga ekstra. Ekstra ni bayangkan lukisan ini hanya satu halaman, tetapi kreativiti anak murid ni dia buat 2 halaman. Idea dia banyak. Wow. So nampak tak effort dekat situ dia nak menang, bukan nak saja nak menang lah. Saya rasa dia memang orang yang berbakat. Orang kreatif ni dia akan cari apa jua cara untuk luahkan dia punya ekspresi dalam mind dia kan, kanak-kanak. So orang lain satu page. Okey, orang lain macam secara skemanya aku akan siapkan satu page. Tapi ada budak lain tak boleh. Aku akan siapkan 2 page. Banyak binatang aku nak lukis. So gambaran tu ini semua saya nilai berdasarkan markah. Everything itu ada point. Macam tu lah. Diorang dapat hadiah lah. Dapat colour. Yes. Dapat. Akan dapat hamper hari raya dan sebagainya lah. Itu tim projek Iqra tu uruskan lah. Memang diorang sangat aktif bab-bab ni. Okay. So terima kasih Jaja. Nanti di akhir rancangan nanti kita akan ada lagi soal jawab dan kita menerima apa-apa soalan nanti saya akan kumpul dan kita akan bukakan juga. Yes. So sekarang ni tanpa melengahkan masa lagi, saya akan membuka kepada saudara Rizo Leong yang mana salah satu daripada kolektif Panggung Sulap yang kini berada di Sabah. Hai Rizo. Hai Intan, apa kabar? Salam dari Sabah. Hai Rizo, khabar baik. Kamu sihat? Sehat, Alhamdulillah. So, bagaimana keadaan hidup di sana? So Dengan far, lockdown dia macam mana?
So far di sini oke saja, tapi itulah sebab selalu kawan-kawan biasa berkumpul sama-sama untuk apa-apa kerja kan. Tapi waktu PKP ini kita terpaksa masing-masing buat kerja di rumah masing-masing lah. Saya pun di rumah saja. Kan. So Rizo adalah salah seorang daripada kolektif Parang Sulap, yang mana kita semua tahu Parang Sulap adalah salah sebuah kolektif yang aktif dengan isu seni dan aktivisme. Maknanya sentiasa dalam pengkaryaan Parang Sulap itu sendiri, banyak karya-karya yang dihasilkan merespon kepada isu semasa dan juga menyokong kumpulan-kumpulan masyarakat setempat. So mungkin saya boleh kongsikan dengan penonton semua Parang Sulap punya page. Dan Okay, ini page Pangrok Sulap. So untuk musim PKP ini kami terpaksa buat kerja di rumah masing-masing. Sebab sebelum ni apa-apa kerja kolektif kita akan buat di studio, buat sama-sama. Tapi musim PKP ini kami sebelum diumumkan PKP, sehari sebelum diumumkan PKP, kami ambil keputusan untuk balik pergi rumah masing-masing untuk berkarya di rumah saja. So kita grab lah apa-apa saja yang ada di studio untuk buat ukiran, untuk cetak tu kita just grab apa yang boleh bawa pergi rumah untuk berkarya. So sepanjang PKP ini kita cuba hasilkan karya-karya yang boleh buat saya boleh tunjuk yang ni entertain dulu orang. Ya. Okay, Rizo dengar suara saya kan? Okay. Ya, dia. Okay. So mungkin kita pergi satu-satu. So sebenarnya saya ada soalan sebelum tu. Soalan saya, apakah bagaimana sebab Pangrok Sulap kita memang tahu karya-karya yang dibuat secara kolektif dengan masyarakat, dan bagaimana cabaran ini dengan norma baru ini anda semua challenge, memberi cabaran kepada kolektif itu sendiri sebab karya-karya terpaksa dibuat di rumah masing-masing. Ya. So waktu PKP ini kami terpaksa buat berkarya di rumah masing-masing. Tapi kami sentiasa buat perbincangan lah di dalam grup WhatsApp, bertanya kabar, dan kita cuba untuk hasilkan seberapa banyak karya yang kita mampu untuk kita bagi impact sama orang di luar lah. So kita cuba hasilkan karya yang bawa kesedaran tentang ini COVID. So, selain itu kita cuba hasilkan seni yang boleh bantu balik dengan masyarakat. So kita buat fundraising. Okay. So mungkin saya boleh tunjukkan yang sama-sama sama-sama. Okay. Di sini dan juga boleh teruskan. So yang sama-sama poster sama-sama ini adalah macam mana kami respon balik dengan masyarakat dengan apa yang kami buat. So kami cuba hasilkan jualan poster untuk kita donate sama orang komuniti yang perlu melalui NGO yang bergerak grassroots.
So untuk kita faham, kolektif kami tidak buat, kami tidak minta sumbangan untuk kami salurkan kepada orang lain. Tapi kami cuba hasilkan jualan yang mana jualan itu kita akan bagi sama rata. Means 50% kita akan masuk ke dalam tabung kolektif untuk kita terus sustain, untuk bayar studio, untuk kita terus buat kerja-kerja seni. Dan 50% lagi tu kita akan donate sama community yang perlu. So itulah kenapa kita buat ini projek sama-sama. Dan apa yang kami dapat, kita akan berbagi sama rata dengan community. So selagi ada jualan poster, selagi itu kita akan terus bagi sama rata lah dengan kolektif. So untuk jualan poster itu sebenarnya bukan poster-poster yang kita hasilkan musim PKP, tapi poster-poster yang terdahulu. Okey, nak saya kongsikan ke? Boleh. Okey. So poster-poster yang terdahulu maksud saya itu adalah poster-poster yang kita hasilkan sejak dari tahun 2013. So dari tahun 2013 sehingga tahun ini, poster-poster yang kita pernah hasilkan ini kita buat jualan untuk kita sama-sama buat fundraising lah untuk community. Mungkin Rizzo boleh kongsikan mungkin apakah komuniti yang selalu menjadi sasaran untuk Pangrok Sulap memberi ataupun bekerjasama? So untuk yang musim PKP ini sebenarnya kita tidak ada juga fokus satu-satu komuniti, tapi kami cuba bekerjasama untuk bantu NGO yang bergerak secara aktif khususnya di kawasan Sabah. So antara NGO yang bergerak aktif macam Borneo Comrade kan, dan Cahaya Learning Center di sana kan. So kolektif ini antara yang sangat aktif di Sabah yang kita memang nampak mereka buat aksi terus untuk sampaikan bantuan ini kepada golongan sasar. So itulah cara kami donate dengan mereka untuk mereka terus buat sumbangan ini dari kepada community lah. Tapi bukan saya ingat sepanjang yang kami buat PKP ini ada dalam 7 atau 8 NGO yang kita bagi untuk mereka terus buat. So ini pun bergantung kepada jualan poster juga lah. Kalau selagi ada jualan, selagi itu kita akan berbagi sama rata. So ini yang saya perlu fahamkan betul-betul, ini bukan sumbangan yang kita minta daripada orang lain dan sumbangan itu kita sampaikan. Tapi ini apa yang kami dapat, kami cuba berbagi sama rata. So kalau ada jualan, kita akan berbagi sama rata. Begitu juga jualan-jualan yang kita dapat daripada galeri atau dari mana-mana, kita akan berbagi sama rata untuk kami terus sustain. Dan saya percaya semua artis di luar sana pun buat benda yang sama. Untuk terus sustain mereka perlu sumber keuangan yang kukuh kan. So ini yang kami cuba buat. Ya, ada soalan daripada Annie Ahmad. So kita baca je terus. So apa yang artis dapat dari segi ekonomi dan projek online yang dibuat pada masa PKP ini? So bagi saya untuk segi ekonomi waktu dengan projek online macam ni adalah peluang yang sangat bagus lah sebab hampir setiap hari setiap masa kita akan berdepan dengan media sosial. So ini adalah peluang kita untuk artis untuk menggunakan sebaik-baiknya media sosial ini untuk kita buat sesuatu. Mungkin untuk jualan sangat baguslah waktu ini. Sedangkan Shopee pun naik sale. Tapi ya maksud saya ini peluang yang sangat bagus untuk kita gunakan media sosial untuk kita menjana income. Dalam masa yang sama kita membantu community.
Ya. So Rizal rasa dalam struktur ekonomi dalam seni itu sendiri kan, so Ya. ada ke kolektor yang collect karya, maknanya yang memang kolektor Rizal sebelum ni yang membeli poster-poster ini waktu sekarang? Ya, memang ada. So memang saya pun sangat berterima kasih bagi pihak kolektif sebab banyak kolektor yang sangat-sangat menyokong kami dalam projek sepanjang musim PKP ini, sebab mereka membeli poster dalam masa yang sama bagi kami semangat untuk terus berkarya. Ya, so bukan saja kolektor tapi secara pribadi individu-individu, kawan-kawan, rakan artis sangat-sangat menyokong. Ya. Okay, so kita tengok ada soalan ke tak. Saya rasa mungkin apa lagi untuk Rizal ya, sebab lepas ni saya akan buka kepada semua. Dan juga mungkin Rizal boleh kongsikan juga bagaimana respon yang terus. Maknanya ada ke orang memang cakap, oh Rizal kau buatlah pasal ni, aku rasa ini. Ada tak yang memang audiens terus komen? Ya, ada. Kita banyak dapat respon di melalui inbox kan, mereka message, direct message, bagi tahu mungkin bagi idea lah, banyak kawan-kawan yang bagi idea selain daripada buat tentang frontliner saja, mungkin boleh buat tentang isu alam sekitar, tentang ya banyak yang kita terima itu respon untuk buat kasih tambah variasi lah dalam berkarya. So untuk yang Punk Rock Sulap buat ini sebenarnya bukan saya seorang buat ya. Dalam Punk Rock Sulap ini kita ada ramai artis. Kita ada dalam 7-8 orang yang dikerjakan bersama di rumah masing-masing. Ya, so saya pun sangat berterima kasih kepada kawan-kawan yang berada di dalam kolektif sebab sangat suportif, apalagi di musim PKP ini kan. Apa yang paling penting bagi saya komunikasi. Ya. Ya, betul. Okey, sebelum saya masukkan semula Adi Putra dengan Puan Jaja, ada soalan daripada Puan Zanita Anwar, pengarah Balai Seni Negara. Soalan beliau ialah, apakah cabaran utama Rizal berkarya dalam berkurung ni? Cabaran utama dia apa? Cabaran utama bagi saya adalah untuk mendapatkan art supply lah. Sebab bila kita berkarya di rumah ini, kadang ada bahan yang kita perlu di luar, tapi kita tidak dapat. So kita cuba guna sebaik apa yang ada di dalam rumah lah untuk berkarya. Nasib baik untuk seni cetakan kita cuma guna MDF board sama pisau ukir saja dan ink. Maksud saya benda yang sangat simple lah. So alhamdulillah masih boleh berkarya di rumah. Dan apa yang saya ingin kongsikan juga di sini adalah macam mana kami cabar diri kami sendiri untuk berkarya di mana saja, bukan saja di studio tetapi di rumah masing-masing. Sebab kadang di rumah masing-masing kita ada cabaran seperti ada gangguan lain kita perlu buat kan. Jadi itulah antara cabarannya. Okey, saya nak masukkan Adi Putra. Okey, dan juga Jaja. Okey, semua dah dekat sini. Yeay. Baik. Okey, kita tengok ada soalan ni. Tadi saya dah tanya tentang, ada soalan daripada Annie. Dia kata apa yang artis dapat dari segi ekonomi dengan projek online yang dibuat masa PKP ni. Okey, bagi saudara Adi Putra macam mana? Macam mana dalam masa yang sama Adi berkarya dan juga dalam masa yang sama Adi menyampaikan mesej kepada masyarakat
adakah Adi dari sudut ekonomi bagaimana untuk sustain sebagai seorang pengkarya? Adi? Adi Putra? Okey. Adi tak dengar Adi tak dengar lah saya rasa. Melihat Sedih. ya. Okey. Okey. Okey tak? Okey tak? Okey. Okey. Adi dengar tak tadi soalan tadi? Okey, saya dengar. Okey. Okey, dalam dari sebelah sudut saya pula, saya tengok benda pertama, saya nak terlibat sama dalam masyarakat sebagai artis. So saya buat kartun untuk mungkin sikit-sikit beri maklumat, beri penerangan dan juga menghibur lah kan. Dan target saya dari segi ekonomi pada waktu sekarang. Supaya nampak kartun-kartun saya ni saya akan koleksikan. Selepas Adi ada buat workshop juga kan untuk balai seni kan? Bengkel. Saya buat dalam bentuk video. Yes. Tu, bengkel dalam bentuk video. Salah satu lah bengkel dalam bentuk video, macam karya-karya kartun saya. Nanti saya rancang untuk saya koleksikan selepas pemilihan sebagai bahan sejarah dan koleksi. Kan? Berbalik sedikit. Okey. Pada saya. Okey, terima kasih Di. Jaja. So Jaja macam mana? Jaja punya Ya, saya. Sekejap, kipas tu daripada Adi ke daripada Jaja? Daripada Jaja ni. Okey. Kipas. Okey. Okey, kita dah. Okey. Boleh dengar ya? Yelah tadi. Okey, Jaja macam mana Apa soalan tadi? daripada ini? Dia kata dari segi ekonomi dengan projek online ni. Contohnya macam Punk Rock, dia memang ada jualan, maknanya jualan amal 50-50 sama-sama kan. So tu salah satu cara. Tapi macam Jaja sendiri, apa yang boleh membantu untuk jana pendapatan saya. Yes, dalam keadaan ekonomi sekarang. Okey. Pertama sekali banyak yang terjejas tau. Bengkel yang sepatutnya berjalan 3-4 berderet waktu cuti sekolah tertangguh. Dia tak cancel, dia tertangguh. Okey, kemudian pameran saya di UPSI yang bakal berkolaborasi sama-sama dengan tokoh sastrawan negara Prof Siti Zainon pun tertangguh yang sepatutnya berlangsung. Jadi banyak perkara yang tak berjalan. Kelas seni yang every week pun tak berjalan, kelas personal untuk OKU pun tak on. Jadi saya fikir apa aku kena buat kat rumah ni kan dalam keadaan COVID. Dan alhamdulillah sebelum lockdown saya standby canvas, saya beli dalam 3-4 kotak tau, banyak. Acrylic pun saya top up, tiba-tiba pop. Memang tak boleh keluar lockdown. Jadi pada saya inilah punca rezeki aku kan. Aku duduk kat rumah terkurung, so every day saya hasilkan karya. Dan saya fikir apa yang jadinya solo tu. Itu jadinya solo. Apa yang saya gunakan is media sosial saja, Facebook dan IG. So kolektor pun sebab saya melihat masa contohnya Facebook sekarang daripada satu yang kita fahami sebagai social network, mana satu ruang yang kita hanya say hi, berkenalan, tetapi sekarang ni Facebook menjadi salah satu ruang yang bermacam-macam fungsi dia. Dia boleh jadi bicara seni, dia boleh jadi untuk kita mempromosikan perniagaan kita. Dan bagaimana juga kita untuk menghubung. Malah banyak meeting-meeting yang serius saya melihat ada tentang hari tu daripada mana, memang meeting-meeting yang mempersoalkan, memperkatakan perkara-perkara yang penting boleh dibuat di ruang Facebook dan cuba mencapai orang yang lebih ramai. Dan saya ingin membuka kepada audiens sekarang ni, sekiranya ada apa-apa soalan yang boleh diberi kepada panel. Kan? So mungkin Adi dengar tak?
Adi Adi tu dia freeze ke dia Tidur ke macam? okey. Mohon sepatah dua kata lah daripada ahli panel kita. Okay. Rizo. Okay. Rizo punya ada tak apa-apa yang tertangguh daripada MCO ni, PKP ni? Ada tak projek-projek yang sepatutnya Rizo join apa semua? Untuk ini bengkel lah yang kita selalu buat bengkel ukiran kayu tapi terpaksa tertangguh sebab PKP. Dan banyak perkara juga yang mungkin akan berubah selepas PKP inilah. Yes. Betul. Ya. Saya rasa okey. Saya ada soalan pada masing-masing tentang new norm. Norma baru. Norma baru lah kan? Yes. So, bagaimana, norma baru. Bagaimana reflect norma baru ni dalam kita punya praktis? Adik dengar tak? Dengar. Okey, norma baru okey. Sekarang ni mungkin kita Adi mungkin boleh bagi respon mula-mula tentang norma baru. Bagaimana norma baru ni yang Adi rasa akan mereflect kepada proses pengkaryaan dan juga hidup sebagai seorang seniman lah. Okey. Mungkin cara tipikal kita berkarya tu tak jejak apalah sebab kita buat kerja seorang. Tapi bila kita macam sebelum ni kita buat pameran. Kita akan buat event. Macam saya ada galeri. Saya tak boleh buka galeri saya sekarang. Di mana galeri? Galeri ni kita hasilnya datang daripada kita buat event kan. Kita buat exhibition atau apa. Tapi sekarang ni norma baru ni kita tak boleh buat exhibition secara fizikal lah. Kan, melibatkan ramai orang atau apa. So kita sikit memberi masalah juga sebenarnya kan, sebab tapi kita boleh mulakan satu cara baru, maknanya contact direct antara artis dengan pembeli dia, kolektor dia sendiri. Kan, maknanya benda tu dah jadi satu cara nak tak nak dia dulu dah buat tapi dia tak orang kata apa, tak dipraktikan sangat, tapi dalam keadaan sekarang cara tak langsung orang masih praktikan cara. Dia akan jadi style baru lah, pemasaran apa semua. Lebih visual kan. So Rizo rasa macam mana? Macam mana reflect norma baru dari sudut kolektif yang memang aktivisme kita memang tahu kolektif orang sulap kena berjumpa dengan orang, kena bercakap, kena buat bersama-sama, tapi macam mana norma baru ni akan memberi kesan kepada proses pengkaryaan? Untuk kalau buat karya mungkin kolektif masih dapat buat bersama-sama. Saya rasa itu masih kita boleh buat sama-sama di studio lah lepas PKP dalam dengan mengikut SOP yang sudah ditetapkan. Tapi untuk bekerja dengan komuniti di luar itu ada masalah sedikit. Sebab kita tidak mungkin dapat buat seperti yang dulu-dulu kita direct dengan komuniti di luar. Tapi sebenarnya kami sudah bersedia untuk ini. Dan untuk Rizal sendiri pun sebenarnya kami sudah bersedia untuk selepas ini mungkin kita akan cool down sedikit untuk masing-masing bekerja di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Tetapi kalau ada pameran kah ataupun ada kerja-kerja yang melibatkan kolektif, kita akan kumpul balik di studio. Ya, so itulah yang kita sudah cukup sedia untuk sepanjang musim PKP ini. So kita akan akhir dalam masa lagi 10 minit, tapi sebelum saya pergi kepada Puan Jaja tentang bagaimana norma baru ni memberi kesan kepada pengkaryaan Puan Jaja, saya ingin menyeru sekali lagi kepada penonton sekiranya ada apa-apa soalan dan saya boleh bentangkan di sini, tetapi kalau nanti pun kalau ada just tulis kat sini, nanti kita boleh pengkarya akan boleh jawab juga. So
Puan Jaja. So macam mana? Norma new norm untuk Okey. Okey, untuk new norm ni dia, sebab kita nampak kat sini ketika lockdown, pelukis ramai yang berkarya di rumah. Jadi banyak idea yang dihasilkan, banyak idea-idea baru, idea-idea segar. Macam saya nampak sendiri Rizo, Abang Adi Putra, idea itu membuka mata masyarakat tahu untuk tengok, wow, rupanya daripada karya seni dapat memberi message yang luas pada masyarakat. Jadi seni itu sangat luas. So pada pendapat saya, COVID ni selesai aja, pelukis muda akan bergerak secara lebih aktif, lebih bersemangat. So industri seni lukis tempatan ni walaupun keadaannya sangat perlahan tetapi ia bergerak secara konsisten. Kerana ada apa? Kerana ada semangat dan ruang untuk pengkarya itu menjalankan lebih. Sebab di rumah kita dah berkumpul, idea macam-macam yang kita luahkan melalui karya lukisan, melalui kartun, melalui pameran dan sebagainya. Dan terbentuknya grup dan kebanyakan bila saya cek di grup WhatsApp Sembang Seni, pelukis-pelukis seni yang mempersoalkan adakah dana yang tersedia untuk pelukis? Adakah perhatian dari pihak kerajaan untuk pelukis-pelukis seni, pelukis-pelukis di kawasan pedalaman? Jadi kita orang muda ini, kita nampak isu-isu ini. So insyaAllah isu-isu ini kita cuba sama-sama untuk jalankan. Apa yang kita pelukis muda boleh sumbangkan untuk industri lukisan Malaysia. Itulah pada pendapat saya. Saya nampak dalam kategori meluas. Apa harapan Puan Jaja tentang keadaan masa kini, terutamanya pelukis-pelukis tempatan dan juga dalam menghadapi pandemik sekarang ni. Okey, dalam menghadapi situasi yang sekarang ni kan, penularan dan sebagainya, saya harap kita semua dilindungi dari segi fizikal, kita masih ikut SOP, nak berkarya pun tetap di rumah kan, tapi mengutarakan isu-isu yang positif, bukan isu-isu negatif yang buat orang jadi lagi panik, jadi resah, jadi takut. Yes. So itu peranan pelukis di waktu sekarang, di keadaan COVID sekarang ni, kita menyalurkan mesej positif, ialah menyebar benih cinta, orang katakan, benih kasih sayang untuk ingat dalam keadaan sekarang kita perlu ingat Tuhan, dalam keadaan sekarang kita perlu berdoa sama-sama supaya Malaysia ni kekal bersih, kekal tenang. Kita sendiri pun sama-sama bersemangat untuk buat sesuatu yang bermanfaat lah untuk semua. Yang penting untuk diri kita sendiri. Sebelum orang lain, buat untuk diri sendiri, untuk periuk nasi kita sebagai pelukis, untuk keluarga. Itulah pendapat saya. Terima kasih Puan Jaja. Ya, okey, sama-sama. Saudara Adi Putra, ada apa-apa kata-kata akhir tak untuk harapan saudara tentang seni, mungkin seni itu sendiri yang sedang berlangsung dalam keadaan pandemik? Apa yang saudara Adi merasakan dan berharap? Nampak sikit. Pilih. 1, 2, 3, 4. Hello. Come on. Tu dapat dah angguk sikit tu. Delay tau. Sebab dia ni seiring saja dengan dia berjalan seiring kan. Yes. Cuma naik okey. Okay. Mungkin ada masalah lain kat situ. So terima kasih Adi, terima kasih atas perkongsian. Dan Rizo mungkin ada kata-kata akhir untuk harapan dan juga bagaimana Rizo merasakan pandemik ini akan memberi kesan kepada seniman dan juga pengarut sulap sendiri. So untuk kawan-kawan seniman di luar sana, terus jaga kesihatan, itu yang paling utama lah. Terus jaga kesihatan supaya kita untuk dapat terus berkarya, teruskan sebar mesej-mesej positif. Dan ada sedikit yang saya ingin kongsikan. Saya rasa waktu ini bukan masanya untuk kita buat profit, tapi kalau kita dapat jaga kesihatan kita, itu adalah sangat bertuah.
maksud saya sangat-sangat lucky lah kalau kita terus sehat buat masa sekarang. So untuk itu saya harap kita terus dapat berkarya dan terus jaga kesehatan dan kita saling jaga. Ya. So, yes. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak Terima saya kasih ucapkan banyak-banyak. kepada 3 panel yang sudi meluahkan masa selama 1 jam bersama saya dan juga memberi ruang dan pandangan tentang bagaimana seni dan aktivisme ini berjalan seiring. So, aksi ataupun seni yang mana kita merasakan ia adalah saling berkaitan dan menyokong antara satu sama lain. Dan sebelum saya mengakhiri bicara seni kita pada hari ini, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menonton pada hari ini dan seperti kata seniman-seniman yang lain, semoga semuanya sihat sejahtera dan menjaga kesihatan dan juga terus berkarya dan semoga kita semua dilindungi ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan all the best. Terima kasih Intan. Ya, terima kasih banyak Intan. Sama-sama. Terima kasih semua. Ya. Tahniah kepada semua. Sama-sama. Tahniah kepada semua pelukis-pelukis bukan saja di sini dan juga kepada semua yang di luar sana. Dan kita berjumpa lagi nanti. Dan salam sejahtera, salam daripada saya, daripada Balai Seni Negara. Okey. Selamat Hari Raya. Selamat Ramadan. Maaf lahir batin. Maaf zahir batin. Ya. Bye Bang Ade, bye Jaja, bye Intan. Bye. Jumpa nanti. Ya.